Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Summa amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Kursi, Fadhil Imam, Pembina dan seluruh saf kepimpinan surau, terusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa sehingga kita berada pada malam yang pertama bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan pada masa yang sama kita pada malam ini sebelum kita teruskan dengan salat Fardhu Isya dan meneruskan salat sunat tarawih kita, sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan muslimin muslimat sekalian, marilah sama-sama kita meluangkan masa untuk sama-sama kita muhasabah diri kita sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam medan ibadah bulan Ramadan ini. Perlu zahirkan tanda syukur. Sebenarnya doa yang kita minta, doa yang kita pohon daripada awal bulan Rejab lagi, seterusnya pada bulan Syaban, dan alhamdulillah pada malam ini kita melangkah ke medan ibadah bulan Ramadan dengan kalam doa. Sebelum ini kita doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab. Rejab telah berlalu meninggalkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Sya'ban juga telah berlalu meninggalkan kita, baru sekejap tadi. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kesampaian kepada kami, panjangkanlah umur kami agar kami dapat menikmati nikmat amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita selamat selesai menunaikan solat Fardhu Maghrib pada hari yang pertama, pada malam yang pertama di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Ala kulli hal, kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak kelebihan-kelebihan yang perlu kita gunakan untuk membakar semangat kita supaya kita rebut peluang-peluang yang ada lebih daripada bulan-bulan yang lain, daripada hari-hari yang lain. Antara hadisnya Nabi bagi tahu, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin atau kama qala. Nabi ingatkan kita, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, yaitu
dengan maksud masuk saja waktu maghrib, malam pertama kita di dalam bulan Ramadan ini, tempat yang kita sedang duduk pada malam ini, langkah yang sedang kita susun di saat dan ketika ini bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba saja bulan Ramadan, lalu kata Nabi, futihat abwabul jannah, nescaya dibuka luas kepada kita 8 pintu syurga. Kesemua pintu syurga dibuka luas. 8 pintu. Untuk siapa? Untuk kita-kita semua yang diberi ruang dan peluang sehingga saat dan ketika ini. Walaupun sahabat-sahabat yang kita yang pergi dulu pada kita, bukan mereka tak berdoa macam itu. Mereka juga berdoa seperti mana kita doakan, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tetapi itulah qaddarallahu ma syaa. Ketetapannya telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang untuk kita sebenarnya. Peluang yang ada malam ini untuk kita. Untuk seterusnya belum tentu lagi sebenarnya. Belum tentu lagi kita sampai pada penghujung Ramadan. Sebab tu kita berdoalah berterusan. Moga Ramadan ini dapat kita akhiri dengan jaya, dengan ketaatan kita pada Allah. Tanda peluangnya Allah Ta'ala nyatakan melalui Nabi, dibuka luas pintu-pintu syurga. Ini tanda rahmat Allah Ta'ala dibuka luas di dalam bulan Ramadan ini, mengatasi bulan-bulan yang lain. Kalau ada hamba nak minta ampun, minta ampunlah, Allah Ta'ala nak ampunkan. Kalau ada hajat, mintalah hajat, Allah Ta'ala nak tunaikan hajat kita. Kalau kita ni tak cukup amalan, maka beramallah, Allah Ta'ala nak terima segala bentuk amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Tapi jangan untuk bulan Ramadan je. Sebelum kita berbudak, saya yakin dan percaya, saya datang sebelum ini, tuan-tuan dah ada bersama saya sebelum ini. Selepas Ramadan pun tuan-tuan dah ada sebelum ini. Alhamdulillah, pada malam ini sebagai malam yang pertama, kita antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sambung rahmat, keberkatan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula pada malam yang pertama ini dengan isyarat dibuka luas pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala yang 8 itu. Dan pada masa yang sama ditutup rapat pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada 7 pintu, rapat tutup. Supaya semua orang yang diberi peluang tidak lagi dihumban ke dalam neraka dengan peluang-peluang yang ada. Jangan sampai kita dihumban ke dalam neraka lagi. Jangan sampai kita tunduk pada hawa nafsu lagi. Dalam keadaan peluang yang terbuka luas, pintu syurga, pintu rahmat dibuka luas pada kita, dengan isyarat pintu neraka pun ditutup rapat. Jangan sampai kita salah seorang yang terus dengan gelombang maksiat. Jangan sampai berterusan dengan melakukan dosa dan maksiat. Berhentilah, tutup pintu-pintu maksiat tersebut dengan kehadiran bulan yang mulia ini. Moga-moga dengan keberkatan bulan yang hebat ini, selesai Ramadan, masuk Syawal, kita tetap tinggal maksiat sampai bila? Sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Ramadan. Dan pada masa yang sama dibelenggukan syaitan pada bulan ini. Masuk saja malam pertama, mula belenggu syaitan iblis. Ada satu riwayat mengatakan belenggu sini dengan maksud diambil syaitan itu diletak pada satu tempat, sehingga tidak ada peluang mereka untuk menggoda kita semua yang mendapat peluang untuk melaksanakan amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan setengah penafsiran juga mengatakan syaitan ni ada, tapi dia tidak ada kekuatan untuk menggoda dia. Dia main tengok je macam tikus tengok besi je. Dia tak boleh buat apa. Tetapi pada masa yang sama, walaupun syaitan tak ada, dah dibelenggu, ingat pada masa yang sama masih lagi bebas, iaitu hawa nafsu. Pada bulan-bulan yang lain, syaitan bebas, iblis bebas, nafsu pun bebas. Pada bulan Ramadan ini, bermula pada malam ini, syaitan dibelenggu hanya nafsu sahaja. Waktu inilah peluang yang paling besar untuk kita kalahkan, untuk kita tewaskan hawa nafsu. Kalau pada bulan ni pun tak boleh nak tewas, bulan lain macam mana agak-agak. Ni peluang yang paling besar Allah Ta'ala bagi untuk kita tewaskan nafsu kita. Tewaskan dengan kita tinggalkan maksiat.
dan terus dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak maksud macam ni. Dan banyak lagi lah hadis-hadis lain dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Cuma dari segi sudut adab saya nak baca dalam kitab ni, itu mukadimah dia panggil. Yang saya nak baca bertepatan dengan kitab adab-adab sopan di dalam Islam. Berkaitan dengan adab-adab bila mana kita berada dalam keadaan kita berpuasa, bila mana kita berada dalam bulan Ramadan. Maka adabnya bermula pada malam ini, apa bentuk adab yang mesti ada pada kita. Maka yang pertama sekali disebutkan dalam kitab ini, jika seseorang Muslim melihat anak bulan Ramadan, hendaklah dia berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat anak bulan? Tak lihat. Tapi tahu tak saat malam ni malam Ramadan? Tahu. Maka sampai pada maksud hadis ini. Memberi maksud yang sama walaupun kita tak lihat. Siapa lihat? Kemungkinan wakil daripada Jabatan Mufti bahagian Falak Syar'i bahagian Rukyah, mereka naik bukit tengok nampak tak nampak. Mereka punya kerja, mereka umum, kita cukup dengan ikut je. Maka doa ni Nabi ajar kita baca bila masa malam ni. Malam ni kita kena baca doa ni. Doa yang Nabi ajar pada kita bila mana kita berada pada malam yang kita tahu malam tersebut malam pertama kita di dalam bulan Ramadan. Maka Nabi nyatakan, an Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Ini doa. Tuan-tuan boleh ikut saya semua sebagai tanda kita teruja sangat dengan kita dipanjangkan umur. Sampai saat dan ketika ini kita masih panjang umur, sihat dan ada kelapangan masa diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita masuk pada malam pertama bulan Ramadan. Kita bacalah doa ni, Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Okey, ni doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita semua supaya kita baca bila mana kita berada pada malam yang pertama di dalam bulan Ramadan. Malam kita pasti malam tersebut malam pertama bulan Ramadan, tidak ada syak lagi. Dengan maksud diriwayatkan daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat anak bulan berdoa yang artinya, ya Allah, terbitkanlah anak bulan itu kepada kami dengan aman, iman, selamat dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, anak bulan petunjuk dan kebaikan. Ini doa. Kita dah baca tadi itu, moga-moga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan doa tadi. Itu yang pertama, adab itu. Yang kedua, bersedia untuk melaksanakan ibadah puasa dengan niat pada malam. Kena bersedia. Ingat, setiap puasa fardu wajib ditakyinkan niat pada waktu malam. Semua jenis puasa fardu, puasa wajib ditakyinkan niat pada waktu malam. Mana waktu malam? Ni malam ni. Malam. Paling lewat sebelum menjelang subuh, sebelum terbit fajar, sebelum masuknya waktu subuh. Kena takyinkan niat. Kena nyatakan niat kita tu niat puasa Ramadan pada waktu malam. Puasa fardu banyak tanda. Puasa wajib ni bukan Ramadan saja. Tapi biasa kita faham puasa Ramadan. Tapi yang wajib ni bukan satu ni je. Bukan puasa Ramadan. Ada berapa semua?
Ada empat jenis semua. Yang pertama puasa fardu di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua puasa qada. Qada yang mana ni? Qada ni kalau terlepas dalam bulan Ramadan dengan sebab uzur syar'i, maka kita tak boleh nak puasa bulan Ramadan. Qada tu wajib tak qada tu? Wajib qada selepas Ramadan. Dua. Yang ketiga puasa nazar. Yang keempat puasa kafarah. Ni kita tengok satu-satu. Puasa bulan Ramadan yang sedang kita hadapi ni, puasa bulan Ramadan ni wajib tak? Wajib kita niat pada malam ni dengan lafaz niat nawaitu shauma ghadin. Lafaz niat ni bukan niat lagi ni. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Niat dalam hati, sahaja aku puasa besok hari kerana menunaikan fardu. Kerana menunaikan fardu puasa di dalam bulan Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i wajib ditakyinkan niat ini pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Malam ni kena niat, malam besok niat lagi sehinggalah 29. Sampailah 29 malam kita kena niat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Pun begitu disebut oleh para ulama. Kita boleh taklid mazhab. Dalam mazhab Maliki cukup dengan niat sebulan tu. Dia jamak tu niat. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala. Itu dalam mazhab Maliki. Ulama dalam mazhab Syafi'i mengesyorkan kita supaya kita niat taklid mazhab. Takut-takut terlupa nak niat. Takut-takut terlupa nak niat, maka dah memadai kita niat tabur sebulan tu. Lepas niat bunyi macam mana? Nawaitu shauma ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan pada tahun ini lillahi ta'ala. Tu niat dalam mazhab Maliki. Kita kena niat. Bila niat? Malam pertama bulan Ramadan kena taklid mazhab. Malam kedua tak ada. Malam ketiga pun tak ada. Bila niat? Malam pertama. Bila malam pertama? Di malam niat semua sekali. Kenapa? Kerana takut-takut mana tahu sambil-sambil tengok bola, dalam sekali lupa nak niat puasa Ramadan. Mana tahu kan bertembung pusingan kedua ni. Pusingan kedua ni bertembung dengan puasa bulan Ramadan. Takut-takut sibuk bangun tengok bola, dalam sekali lupa nak niat puasa. Maka alangkah baik kita niat awal-awal kabur tu. Boleh? Kita buat macam tu. Tu niat apa tu? Tu bagi puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada. Puasa qada Ramadan pun wajib niat dan takyinkan niat tadi pada waktu malam juga. Qada. Yang ketiga puasa nazar. Nazar ni puasa hak baru wajib. Sebelum ni tak wajib, tapi dengan sebab kita bernazar, dengan sebab kita dah berjanji sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala, kita dah bernazar dengan lafazkan nazar tadi, maka puasa tu jadi wajib. Contohnya kita bernazar kalau anak kita ni masuk IPT, kita nak puasa berapa hari? 3 hari. Maka anak kita masuk je IPT, maka wajib puasa 3 hari. Boleh pilih tu. 3 hari tu tak tentu. Boleh puasa straight. Kalau boleh puasa straight lagi elok. Tapi kalau nak puasa hari ni, puasa besok buka. Lepas tu minggu depan pula baru nak puasa balik. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita niat, kalau kita nazar nak puasa seminggu, ni kena puasa straight, tak boleh berhenti. Seminggu ni daripada hari pertama sampai hari 7 lengkap, tak boleh selang-seling. Tapi kalau kita nazar nak puasa 7 hari, maka boleh pilih. Boleh ya? Kalau nak puasa sebulan, lagi teruk. Memang straight kena puasa, tak boleh berhenti. Jadi macam puasa di bulan Ramadan. Kalau niat nak puasa 30 hari, pilih-pilih lah. Pilih-pilih. Ada masa, ada ruang masa, puasalah. Janji cukup sebulan. Maka tu dipanggil nazar. Maka seterusnya puasa kafarah. Puasa nak bayar denda. Puasa apa kena denda ni? Macam-macam lah. Antaranya
Dengan sebab berlaku persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Ni penyakit ni. Sebab tu makruh. Makruh kahwin dalam bulan Ramadan. Sah tak kahwin? Sah kahwin. Sehari sebelum Ramadan, 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan dia kahwin. Makruh perbuatan tersebut. Takut-takut macam mana? Masuk bulan Ramadan, malam tu malam, siang pun malam juga. Nampak malam je dia. Bisa tu. Pasal apa? Takut-takut terbabas. Dalam keadaan puasa, dia melakukan persetubuhan siang hari. Tu takut. Tapi kalau dia buka puasa dulu, dia teguk air dia buka puasa dulu, dia batalkan puasa dulu, tak kenalah kafarah. Tapi berdosa tak? Berdosa buka puasa dengan sengaja ni. Tapi selamat tak? Satu sudut. Selamat tu. Dosa tak dosa? Kecil ke besar dosa tu? Ni dosa besar. Dosa besar. Buka puasa dengan sengaja ialah salah satu daripada dosa besar. Kecuali uzur syar'i tak pun. Kalau kita ganti sekalipun selepas Ramadan, tak sama pahala. Walaupun buka sehari, ganti sehari je selepas Ramadan, tapi pahala dia kalau kita puasa seumur hidup pun tak akan sama dengan pahala yang sehari kita buka tadi. So, waktu tu buat betul-betul kita. Jaga betul-betul, elak betul-betul, jangan rosakkan ibadah kita. Pastikan dia sah pada zahir dan sah juga pada batin untuk nak jaga ganjaran pahala kita. Pastikan. Puasa kafarah ini dengan sebab berlaku persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Tak kira lah suami dengan isteri ke, ataupun tanpa ikatan suami isteri berlaku benda macam zina, rogol pun kena tak? Kena juga. Siapa yang kena tu? Yang lelaki ke perempuan? Yang lelaki kena, yang perempuan tak kena.